Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada tuan-puan semua sementara kita menunggu rakan-rakan kita untuk join sesi live bersama saya malam ini. Kita tunggu seketika, dan kepada mana sesiapa yang dah join mungkin boleh komen suara saya jelas atau tidak. Kalau tidak jelas kita cuba adjust. Jelas ke? Okey, dan mungkin tuan boleh mohon juga tuan-tuan share dengan rakan-rakan. Okey, mungkin sesi malam ini bermanfaat. Okey, sebab saya malam ni ada speaker yang sangat-sangat kita tunggu, yang saya sangat-sangat disegani bersama saya malam ini. Okey, terima kasih kepada yang dah join. Mohon share, mohon komen jelas ke tidak. Okey, terima kasih Puan Hashimah. Assalamualaikum Puan Hashimah. Okey, terima kasih, suara jelas. Okay, very good. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Dr. Arbatun. Okay. Daripada mana mungkin boleh beritahu ya siapa yang dapat join. Mungkin boleh share. Malam ini tajuk sangat penting malam ini, dan terima kasih yang tidak terhingga sebenarnya kepada KPMM kerana telah sudi menjemput saya selaku moderator malam ini. KPMM stand for Kelab Penulis Muda Malaysia. Muda kat sini bukanlah maksudnya dari segi muda usia ya, sebab saya taklah muda sangat. Jadi muda maksudnya muda penulis muda lah, penulis yang baru berkecimpung dalam penulisan. Jadi banyaklah aktiviti KPMM yang dianjurkan setakat ini, termasuklah kursus-kursus e-book, dan selalunya dengan kerjasama of course lah Master Shiro Academy. Master MSGA iaitu Master Shiro Global Academy. Okay, so bergiat aktif untuk mengajukan kursus-kursus e-book. Jadi tahniah kepada KPMM kerana aktif. Dan malam ini saya memakai topi KPMM. Okay, malam ini saya digandingkan. Okay, terima kasih Tuan Amran. Okay, daripada Johor ya. Masya Allah, sahabat saya Puan Abby Fana, Kak Bet. Alhamdulillah Kak Bet pun ada join. Masya Allah. Ini sifu saya. Okay. Sahabat kami di Putra High. Okey, Puan Rafta, terima kasih. Okey, terima kasih kerana dapat join. Okey, sementara kita menunggu tu saya beritahu dululah tentang KPM tadi, dan sesi malam ini juga of course dianjurkan oleh MSGA. Dan okey, malam ini tajuknya yang sangat menarik sebenarnya, iaitu bangkit semula. Bagi saya tajuk ini adalah sangat relevan dengan situasi kita sekarang ini. Sepanjang tahun ini berlakunya pelbagai peristiwa suka duka semua orang kan. Jadi of course kita dah masuk ke fasa baru sebenarnya. Fasa mungkin setengah orang mungkin dah beberapa fasa cuba bangkit dalam tahun ini saja. Dan tidak dinafikan ramai pun yang sudah mula buat bisnes balik, sudah bangkit semula, sudah mungkin dapat pekerjaan baru dan macam-macam lagi lah. Dan kita pun sekarang dah masuk ke fasa untuk tahun baru, dah penghujung tahun. Jadi bagi saya tajuk malam ni sangat sesuai, dan yang paling istimewanya kita nak berkenalan dengan speaker utama kita lah sebenarnya. Siapa itu yang mencetuskan bangkit semula ni, iaitu beliau tidak asing lagi, iaitu Dr. Liz Hassan. Nama penuh beliau sebenarnya Datin Dr. Has Nurliza Abu Hassan, tapi beliau lebih suka dikenali sebagai Dr. Liz sahajalah sebenarnya. Alright, beliau ni sebenarnya penceramah motivasi yang menekankan tentang keseimbangan hidup, iaitu work life balance. Okey, dan beliau sebenarnya banyak sebagai pengarah daripada Adla Group Sdn Bhd yang telah menubuhkan Adla sebagai pusat sehenti untuk work life balance ni, dan beliau adalah seorang pakar motivasi,
pelatih dan juga usahawan yang telah berkecimpung dalam bisnes corporate semua ni lebih daripada 20 tahun. So saya pun memang sangat admire lah dengan pencapaian beliau, dan beliau juga pernah dianugerahkan sebagai ikon wanita Malaysia. Okey, serta ikon usahawan memperkasakan wanita. Okey, so kita jemputlah supaya kita pun tak nak lengahkan masa, ramai yang tertunggu kehadiran beliau. Jadi kita jemput Datin Dr. Liz untuk kita teruskan sesi malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datin. Okey, alhamdulillah, malam sihat Datin ya malam ni? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah sihat. So saya sangat teruja untuk berjumpa Datin, dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, kami sebenarnya kita tak pernah jumpa kan Datin, tak pernah kenal pun sebelum ni. Memang tak kenal. Tapi asbab pertemuan kita melalui MSGA dan KPMM ni, kita dipertemukan di bawah satu payung, iaitu sebagai Certified Trainer MSGA. Alhamdulillah. Sama-sama memperjuangkan misi masing-masing lah. Okey Datin, kita ada beberapa soalan malam ni, ramai yang tertunggu-tunggu ni. Sebenarnya sebelum tu suka saya nak ceritakan bangkit semula ni sebenarnya kita ambil daripada ibu Datin sendiri kan Datin? Yes. Bangkit semula kan. Nanti kita cerita lanjut. Okey, kita tengok dulu siapa yang hadir malam ni. Okey, terima kasih Tuan Faris Sukri kerana datang. Okey, Puan Ina. Okey, terima kasih kerana Dr. Bahayah pun ada. Waalaikumsalam Dr. Bahayah. Okey, terima kasih semua dapat join. Okey, kita teruskan pada sesi seterusnya. Okey, kita tengok soalan-soalan pertama malam ni. Kita ada soalan cepu emas untuk Datin malam ni ya. Kita jumpa santai-santai lah. Mari kita jumpa sembang-sembang. Santai lah kan. Okey, santai saja. Kita ada soalan pertama tu Datin. Kita dah pancang kat atas skrin. Okey, boleh tak Datin ceritakan sedikit tentang diri Datin lah. Pengalaman Datin sepanjang perlibatan Datin sebagai pengasas Ala Group ni, dan sehingga tahap sekarang lah, sehingga pernah dijemput TV, radio semua. Okey, dipersilakan Datin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ramlah di atas perkenalan perkenalkan saya kepada viewers pada malam ni. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua viewers, dan terima kasih kepada Kelab Penulis Muda Malaysia dan juga Master Shiro Academy kerana menjemput saya pada malam ini. Okey, bercakap tentang pengalaman saya lah sebagai seorang usahawan. Memang macam Ramlah cakap, saya telah berkecimpung sebagai seorang usahawan dah lebih daripada 20 tahun. Okay. Sebelum ini saya adalah seorang ahli korporat, dan kerana orang kata masalah peribadi yang make me kata change the direction, kita telah kata membuat satu keputusan untuk terus menjadi seorang usahawan. Kerana bagi saya ini adalah satu yang amat bersesuaian dengan saya pada masa itu, kerana anak-anak saya kecil dan saya menjadi seorang usahawan. Saya rasa saya dapat membagikan lebih masa di rumah bersama anak-anak saya. Itu saja sebenarnya keputusan yang saya buat kenapa saya ingin menjadi seorang usahawan pada masa itu. Saya tak pernah terfikir saya akan menjadi seorang pakar motivasi. Saya tak pernah fikir saya nak jadi seorang penulis. Tak pernah terfikir. Masa itu apa yang saya nak adalah ingin kata bersama dengan anak-anak saya, dan saya telah buat bisnes yang kata bisnes yang easy yang saya boleh buat daripada rumah. Itu itulah pengalaman saya sebagai seorang usahawan. Jadi jadi kita bukan terus jadi usahawan dengan satu kata yang begitu besar, kita nak buat satu empayar yang besar. Tidak, semua orang dia akan bermula daripada bawah. Yes. Betul? Akan mula dari bawah. Ya, dan kita mesti kata kita mesti belajar nak jadi usahawan ni pun, kita mesti tahu selok-belok dia. Betul. Bukan senang. Perjalanan dia agak kita kata ini ada satu destinasi. Okay. Right? Destinasi untuk kita go to our journey. Jadi kita banyak kita kena belajar. Jadi bagi saya pengalaman tu bangkit semula jatuh tu adalah satu pengalaman sebagai seorang usahawan. Jadi bila kita berlaku sekarang ni satu pandemik ni, itu bukan satu asing untuk usahawan.
Bukan kita biasa melalui perkara ini. Jadi itu adalah pengalaman saya. Kenapa saya tubuhkan Adla, macam soalan ni kan, pengasas Adla. Sekarang ni saya berkecimpung dengan banyak program-program wanita. Okey. Saya sebagai seorang wanita, saya faham masalah-masalah yang dihadapi untuk wanita di luar sana. Jadi saya keluarkan program-program yang boleh yang boleh bagi inspirasi pada wanita-wanita di luar sana supaya tidak berputus asa, kerana mereka sekarang ni kadang-kadang di dalam keadaan yang kemelut, orang tak tahu nak apa buat, orang ada keluarga, kadang-kadang nak jadi seorang usahawan ke, nak jadi seorang ibu ke, ataupun jadi seorang ibu atau jadi seorang usahawan. Jadi tercari-cari. Ya, diorang tercari-cari jawapan. Jadi saya come in sebagai seorang motivasi semangat hidup untuk memberitahu mereka dan sebagai seorang usahawan ini adalah satu perjalanan. Jadi apa yang kita buat, kita mesti seimbang kehidupan kita. Jadi kita find the balance supaya kita tak tersasar daripada apa objektif kita sebenarnya yang kita nak daripada kehidupan kita dan juga dalam kita punya bisnes. Okey. Maksudnya strong big why Datin tu sangat jelas lah kat situ nak memperjuangkan sebab terutamanya golongan wanita. Maklumlah kita ni bila dah balik rumah dengan anak, dengan suami kan, semuanya memang kalau kita buat bisnes pula, tambah sekarang kita buat bisnes kat rumah kan. Memang kalau tak terurus, tak ada work life balance tu memang kelang kabut. Saya tertarik dengan apa yang Datin katakan tadi bermula daripada rumah. Sebab saya sendiri pun mula daripada rumah. 3 tahun bisnes memang bergelimpangan daripada rumah. So maksudnya kita semula daripada bawah. Okay. Yang penting macam mana kita nak usaha, nak bangkit semula. Tak ada orang yang bisnes terus ke atas. Pasti melalui liku-liku yang sangat mencabar. Semakin tinggi dia di atas, semakin banyaklah cabaran yang dia terpaksa lalui. Datin setuju kan macam tu? Alright. Saya setuju. Saya sangat suka. Okey, seterusnya kita sekarang ni kita pun dipertemukan di bawah payung yang sama sekarang ni. Jadi saya difahamkan Datin sekarang dah mula terlibat dengan penulisan e-book kan. Jadi apakah sebenarnya dalam mesej utama yang ingin disampaikan dalam e-book pertama Datin yang berjudul Berani Bangkit. Cabaran COVID-19 menyerah bukan pilihan ini. Adakah kena perlu menyerah atau macam mana? Dipersilakan Datin. Okey, bercerita pasal bermulanya pelibatan saya lah dalam penulisan e-book ni adalah secara bukan satu hari saya terima satu WhatsApp lah daripada one of the group. Dia kata ada satu kursus bengkel untuk penulisan e-book. Masa tu kita masih dalam CMO, PKP. Kita tak keluar rumah. Masa tu kita begitu tak tahu apa nak buat. Jadi saya pun kata okeylah, mungkin ini adalah peluang saya untuk belajar macam nak tulis e-book. Jadi saya pun saya telah ditemukan dengan Nurul Syida, kawan saya masuk Dr. Lidi Fariza, dia dekat sini Dr. Lidi. Dia yang kata recommend saya masuk bengkel penulisan e-book ni. Jadi masa tu kebetulan saya juga banyak telah membuat live Facebook. Saya tengah bercakap topik yang sama. Topik tu masa tu tengah hangat because semua orang dalam keadaan yang tertanya-tanya tak tahu apa nak buat. Masa tu baru dalam 2 bulan kita start PKP 18 hari. Betul. Ya, jadi saya telah mengambil keputusan setiap minggu saya akan buat diskusi about masalah-masalah yang dihadapi oleh usahawan, terutamanya masa dalam pandemik COVID-19. Jadi bila saya masuk kelas bengkel e-book tu, saya pun bertanya-tanya apakah topik yang paling orang kata yang boleh saya relevan lah. Yang relevan pada masa itu. Jadi saya pun berbincang dengan Syida. Dia kata mungkin kita boleh cakap pasal berani bangkit cabaran COVID-19 because salah satu daripada live video live session yang saya buat adalah dengan kawan saya. Okey. Dia kata bertukar aliran bisnes dia di masa pandemik itu juga berlaku dalam masa yang begitu pendek.
dia berani membuat keputusan. Daripada menjadi seorang travel agent, dia terus bertukar menjadi seorang meniaga minimarket. Jadi itu telah memberikan satu inspirasi kepada saya, kata begitu berani dia bangkit dan bertukar arah. Kerana ini kata this is about survival. Okay, Yes. kita sebagai seorang usahawan ni kita punya tahap kata resilient kita tu very high. Tinggi, betul. Ya, tinggi. Okay, tahap daya diri kita tu tinggi. Jadi apa yang terjadi kita boleh bangkit semula. Jadi mendapat inspirasi daripada kawan saya kata mungkin ini adalah satu inspirasi kepada mereka di luar sana. Mungkin bukan sebagai kawan tapi saya tahu separuh pada kita juga kadang-kadang ada juga yang hilang kata pekerjaan. Jadi mereka mungkin akan rasa tertekan. Jadi mungkin dengan adanya cara lain dengan keusahawanan mereka boleh mencari kata pencarian dan pendapatan yang lain dalam masa pandemik. Itu yang membuat saya rasa mungkin ini adalah topik yang agak relevan lah pada masa itu. Sekarang ni pun dah 10 bulan kita tak pernah terfikir dan kita masih lagi berada di dalam PKP situasi macam ni. Masa macam ni, pemulihan kadang-kadang kita pun masih tak sure apa nak buat. Tapi saya rasa sekarang ni ramai yang telah kata pulihlah semangat tu. Jadi kita ada empat fasa yang saya bincang dalam buku tu. Okey. Untuk mereka bangkit semula, berani bangkit dalam cabaran COVID-19 tu. Ada 4 Okey, termasuklah refleksi kan, sebab sebenarnya keunikan bila berlaku musibah macam ni, kita semua terduduk, kita tengok balik, kita tengok muhasabah balik keadaan kita, itulah macam reflect, recover, refresh, restart kan, macam mana nak restart balik, kita susun balik semula. Setengah orang dia dah bertukar 360 darjah. Asal-asal bisnes A dah jadi bisnes B, asal-asal kerja A dah jadi kerja C, D, dan sebenarnya aturan Allah tu cukup indah sebenarnya. Kadang-kadang apa yang dia nak bagi tu lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang yang ada sebelum ni. Itu yang kebanyakan yang insya-Allah kadang-kadang cukup masa dan ketika saja yang kita kena sabarlah kan, bila Allah nak bagi tu kita tak tahu kan. Okay, sebab kita sebagai orang Islam kita kena yakin dengan surah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan. Jadi setiap kesusahan pasti akan diiringi dengan kesenangan kan. Okey, so saya memang baguslah bila buku tersebut memang kenalah dengan situasi kita sekarang ni kan. Maksudnya bukan kita sekadar untuk menyerah, sebenarnya banyak pilihan yang kita boleh buat sebenarnya dalam kehidupan kita kan. Alright. Okey, jadilah since Datin dah cuba ketengahkan isu berani bangkit dalam e-book Datin sebenarnya. Jadi sejauh mana pengalaman Datin setakat ini selama sepanjang PKP ni membimbing usahawan-usahawan untuk nak angkat semula semangat diorang berani bangkit? Macam mana? Jumpa tak macam mana? Mesti of course lah Datin dah jumpa pelbagai orang kan? Jadi kalau kita kata sebenarnya for me kan, sebenarnya saya ni seorang yang believe in walk your talk. Apa yang kita nak buat kita sebenarnya daripada pengalaman kita sendiri. Kalau kita sendiri tak ada pengalaman yang bangkit semula ni, mungkin untuk kita mengajar orang lain, untuk kita translate bagaimana kata perasaan kita terpaksa bangkit semula mungkin agak sukar. Jadi saya cakap dengan pengalaman saya sendirilah. Okay, memang permulaan PKP tu saya agak gelisah because saya adalah seorang trainer dan mata pencaharian saya adalah dalam buat program. Dan saya juga ada buat seminar, setiap tahun saya akan buat seminar untuk wanita. Jadi saya pun mencari satu jalan untuk diri saya sendiri. Untuk saya sendiri. Jadi dengan pengalaman saya sendiri, saya rasa itu telah memberi saya kekuatan untuk mengajar orang lain. Jadi sekarang ni apa yang saya buat, macam saya cakap dengan Puan Ramlah, saya adalah seorang coach. Saya mengajar mereka memulakan perniagaan. Perniagaan, jadi apa yang saya ajar selalunya, saya akan mulakan mereka dengan diorang punya mindset lah. Because bagi saya, kalau nak jadi seorang usahawan ni, you have to be ready to challenge yourself in the unknown world. Okay, you must be ready because there's a lot of challenges you will face. Memang ini salah satu challenges is pandemic COVID adalah satu masalah kesihatan yang dikata yang kita terpaksa akur dan tak boleh nak keluar sesuka hati bila kadang kita tak tahu siapa kat luar tu yang dah dijangkiti oleh virus ni.
Tapi itu Betul. adalah satu aspek saja. Tapi sebagai Mhm. usahawan kita memang akan melalui a lot of experience yang akan make us macam ni juga, kita akan stuck at the same time. Kita tak tahu, mungkin Betul. dalam masalah keuangan, mungkin adalah masalah kerja, mungkin pemasaran kita tak cukup mantap, atau produk yang kita keluarkan tu tak relevant to the market yang kita nak jual. Jadi kita akan selalu ada di crossroad untuk dalam perjuangan kita sebagai seorang usahawan. Jadi dengan apa yang berlaku sekarang dengan pandemik 19 ni, sebagai seorang usahawan, memang saya memang bukanlah kata kita garanti lah, tapi saya rasa kebanyakan daripada mereka di luar sana yang bergelar usahawan, dia akan berani bangkit. Jadi memang mereka yang most of them bila dia dah masuk dalam industri keusahawanan, mereka telah nekat apa akan terjadi, walau bagaimanapun mereka mesti akan terus berjuang. Cari jalan untuk cari jalan punca keluar daripada kemelut yang mereka hadapi sekarang. So cari solusi. Apa lagi? Okay. Cari solusi. Cari solusi. Mereka akan selalu mencari solusi. Tapi apa yang saya cakap yang 4R tu untuk memberikan mereka satu sistem lah. Okey, sekarang ni mungkin tengah dalam keadaan yang agak keliru. So kita kena reflect, kita kena tengok apa yang masalah yang kita hadapi tu. Okay, of course kita kena sabar diri, kita kena sabar, kita kena hadap apa yang terjadi, mari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti tahulah apa yang terjadi sekarang ni. Semua ni persoalan tu kita tak boleh nak persalahkan orang lain. Kita akan ada mindset. That's why kita ada first R tu, kita kena reflect. Lepas reflect tu barulah kita boleh fokus. Kalau kita masih dalam reflect, kita masih tanya-tanya, kita nak salahkan kerajaan, mungkin kita nak salahkan siapa sajalah, kita masih, maknanya kita tidak ready untuk move on. Okay, mindset tu sebab moving on, always kata okay, kita dah over and done ni masalah yang kita nak cakap tu. Kita tak kisahlah kalau government tidak ada bagi kita dana-dana yang kita nak, tak apa. Kita ada cara lain untuk kita cari kita punya capital in our business. So bila kita dah go and reflect, kita akan recover, kita akan go into the pemulihan stage. Tapi before kita nak go to restart a new business tu, kita mesti refresh our mind. Kita mesti cari jalan untuk our mind ni, sampai kalau dia terlampau banyak sangat benda kat kepala kita, right? Kita akan jadi kusut, confused, kadang-kadang tak tahu, tak nampak jalan. Jadi refresh mind, to make sure that kita ni very positive. Okay. Mana apa kita nak buat lepas ni, okay, kita dengan hati yang rela, dengan happy, then baru kita boleh restart the new business yang kita nak buat. Itulah the 4R yang saya cuba bagi sistem lah untuk mereka yang ingin bangkit semula tu. Dia bukan macam you bangun jatuh terus buat bangkit. Tak. You kena follow juga step. Saya harap dia agak jelas lah ya. Sangat jelas apa yang Datin cuba terangkan tu. 4R tu sendiri pun memang itulah yang kita kena lalui lah, fasa-fasa dia. Fasa-fasa bila kita nak bangkit semula ni, memang of course lah kita akan lalui fasa sedih kan, fasa murung, itu normal. Kita manusia akan lalui fasa-fasa tersebut. Tapi macam Datin cakap lah, bila jiwa usahawan tu, dia akan bangkit semula. Dia pasti akan bangkit semula nak lawan balik. Okay, so saya yakin ramai sekarang ni pun memang diorang pun dalam tahap mungkin dah fasa yang seterusnya lah sebenarnya kan, bila diorang dah bina bisnes baru kan, peringkat pemulihan apa semua kan. Okay, insyaAllah benda tu akan berterusan lah, akan berpanjangan. Sebenarnya banyaklah ujian, kalau bukan COVID pun sebenarnya bila talking about kehidupan kita ni macam-macam diuji. Kadang kita ada jatuh sakit tanpa kita sedari kan, kematian dan sebagainya lah, macam-macam lah banyak yang berlaku. Alright, jadilah tadi kita dah dengar banyak dah Datin cerita pasal yang tu, mesej yang cuba sampaikan tu, dan macam mana pengalaman Datin. Apalah sebenarnya sikit nasihat Datin lah untuk kepada yang mereka yang mungkin sedang give up sekarang ni, yang macam dah setahun pun dah cuba ni tapi masih belum lagi dapat sesuatu. Macam mana tu Datin? Apa yang Datin boleh nasihatkan, terutama usahawan lah? Jadi give up lah kan. I think macam saya cakap lah, kebanyakan pada usahawan ni,
bila mereka masuk dalam kata bidang keusahawanan. Keusahawanan adalah satu bidang. Even dekat universiti pun sekarang ni mereka telah mengajar keusahawanan as a subject. Okay, saya juga ikut untuk kata buat talk in the university kerana bila kita masuk dalam bidang keusahawanan ni, it's all about kita punya mindset. Mindset tu kita kuat. Rasa bila kita tahu apa kita punya perjuangan sebagai seorang usahawan tu, giving up is not an option anymore. Betul. Kita macam tadi Ramla cakap, kita ada sebenarnya ada banyak peluang-peluang di luar sana. Cuma kadang-kadang kita tak nampak peluang-peluang tu bukan kita kusuk kepala kita. Kita agak risau, kita gusar dengan keadaan ataupun takut dengan jangkitan COVID semua ni. Jadi kalau kita cepat get over this reflection punya stage ni, okay, lagi cepatlah kita boleh bangkit semula. Betul. Jadi Never give up. Never give up. Itu yang paling lama. Kadang orang dia akan bring themselves solo, dia asyik bercakap benda yang sama saja. Betul. Okay. Jadi kita sendiri kena check ourselves, do a lot of self check. Okay, a lot of self talk. You know, always have to kata, kalau tak, sebenarnya buat motivasi yang saya nak cakap. Tak ada orang lain boleh motivate diri kita except for diri kita sendiri. Setuju. Sebenarnya. We are the best. Kita tahu diri kita sendiri. Apa yang kita fikir itu yang kita buat kan sebenarnya. Semuanya berbeza. Mindset. Mindset. Sometimes, you know, kalau kita dengan okay, give up, the best thing now is for you to maybe talk to someone. Someone, you know, get a mentor, get a coach, you know, and maybe have a discussion lah. Mungkin kita kadang-kadang yang saya faham, kadang-kadang kita nak kena ada orang lain, mungkin kita akan tanya, kejap lagi kita akan bawa seorang untuk bercakap macam mana dia bangkit semula. Betul. Dia macam mana dia boleh bangkit semula, apa yang dia buat. Okay. Kita tips yang boleh kata yang boleh diguna pakai untuk kita pula. Jadi having kata someone that we can talk to yang boleh bagi kita semangat lah, bukan yang bawa kita kata bring us down, we don't want. Yes, exactly. We don't want that. Circle group tu yang penting, circle group yang positif, dikelilingi kawan-kawan yang positif. Sebab bahaya juga kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang negatif ni, bila kita nak buat sesuatu dia kata boleh ke kau buat ni? Macam tak percaya je, dia akan melemahkan semangat kita. Kan? Jadi kita memang sangat penting untuk dapat circle group yang positif kan sebenarnya. Saya terima kasih. Saya dalam masa yang pendek ni my network expanded. Saya juga ramai kata orang-orang yang begitu positif. Saya memang bersyukur sangat. Itu adalah satu hal orang kata dalam PKP ni. Kita cari-cari, alhamdulillah kita jumpa. Ya betul. Saya pun sendiri dalam MSGA ni sendiri pun Masya Allah saya pun terkejut. Diorang ni punya super aktif, super positif. Orang cakap 24 hours alive. Ada Masya Allah sampai saya pun dah tak terkejar. Ada doktor, ada macam-macam pengalaman yang diorang ada. Sangat-sangat positif lah input diorang yang kita boleh share. Okay, kita nak tengok komen-komen daripada penonton-penonton kita. Dah banyak juga ni. Okay, tuan-tuan semua boleh lontarkan soalan di sini dan kita boleh pancarkan di skrin lah nanti. Okay, dalam sesi yang dekat akhir nanti. So kita dah ramai, Dr. Nozila dalam MSG ni mana ramai doktor-doktor. Dr. ada Puan terima kasih Puan Hanim, Teacher Salina pun ada, ini coach-coach yang ibu kita lah semua yang datang semua. Dr. Ayu pun ada, terima kasih Dr. Ayu. Siapa ni? Prof pun ada, Prof Ros, Prof Rahimah. Okay, semua terima kasih kerana join. Okay, soalan-soalan nanti kita akan pancarkan. Okay, kita ada soalan kelima Datin yang seterusnya yang berkait dengan ibu jugalah. Okay. Kita ada soalan kelima sebelum kita tengok soalan yang tu. Okey, difahamkan Datin pernah menulis buku fizikal sebelum ni Datin ya? Okey. Sekarang dah mula terbit Ibu Sulung yang tadi itulah yang bangkit semula dan difahamkan juga mungkin ada buku ibu kedua pula dalam sekarang ni yang baru baru hari ni approve Datin. Okey, so sedikitlah selingan sedikit apa pandangan Datin keunikan bila transform buku fizikal tu kepada buku digital ni? Oh, banyak perbezaan dia. Pengalaman saya dalam menulis buku fizikal, ni saya tulis buku fizikal, The Millionaire's Guide to Building Business Right. Okay. Dia ambil saya dalam 3 tahun saya nak keluarkan buku ni. Itu dia. Tapi saya pun tak tahu kenapa dia mengambil begitu lama. Mungkin
support group tak ada, ataupun masa tu saya buat secara persendirian, saya pun tak terfikir nak dapat ni kata advice daripada orang lain. Jadi bila saya dah start, saya dah tulis, kenapa saya lama sangat, bila saya dah start tulis dalam masa setahun tu, bila saya keluarkan buku tu dekat kawan saya, dia kata, saya pun tak faham apa yang awak tulis ni. Jadi mungkin dia punya jalan cerita. Tempat tu muka surat tu. Jalan cerita dia dia tak faham tu pasal mungkin dia punya jalan cerita tu tak smooth sangat. Jadi tahun kedua saya kena revise balik. Revise balik, betulkan balik jalan cerita dia. Pasal kita ni tak ada pengalaman sangat sebagai seorang penulis. Betul. Kenapa saya keluarkan buku ni? Because dulu saya pernah mengajar di universiti dalam bidang keusahawanan. Jadi bila saya dah sekarang ni buat kursus-kursus keusahawanan, pada mereka yang mengikuti program saya akan hadiahkanlah buku ni. Jadi itulah objektif saya pada masa itu. Jadi it take a while, and then printing cost semua begitu tinggi lah. Hati ramlah dia nampak kita nak print pun kita bukan nak print satu buku je. Paling minimum 500, 1000 atau 3000 lagi banyak. Lagi banyak lagi murah. Berbandingkan dengan e-book. Dalam masa yang kata begitu singkat, dalam saya dengar ada orang dalam seminggu dia boleh keluarkan e-book tu. Betul. Yang penting bila sempat kita cepat keluarkan, cepatlah ilmu tu disampaikan, disebarkan. Itu yang paling pentingnya. Contoh yang orang perlu. Saya paling suka pasal program e-book yang dikeluarkan under Master Shiro Academy tu kerana dia ada sistem di mana kita tidak kata risau lagi lah di mana macam mana kita nak sampaikan message kita tu. Betul. Kalau kita tak tahu dia punya kata teknik pemasaran tu, mungkin kita akan fikir kalau kita hantar e-book tu orang dah baca, lepas tu dia hantar ke orang lain. Bukanlah kita tak nak, eloklah kita nak perpanjangkan ilmu kita tu, bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita fikir macam mana kita nak pastikan mereka yang beli buku e-book kita betul-betul nak baca yang message di sebalik buku kita tu. Jadi dengan adanya sistem ni, saya rasa dia pemasaran tu agak smooth and very systematic lah. Itu semua orang boleh pasarkan. Dalam network tu semua boleh pasarkan. Dalam e-bookstore saya pun ada, semua ada pun semua boleh tengok. Kita ada big network, jadi dia berkembang. Saya ikut perkembangan Master Shiro dengan saya tengok cepat sangat berkembang. Betul. Sekarang dah ada 1,000 lebih. Bayangkan saya join last year November 2000, ngam-ngam setahun lah. November 2019, sekarang masa tu berapa buku je ada, sekarang dah 1,000 lebih dengan ramai trainer. Okey, tak apa, kita ada soalan-soalan seterusnya ni Datin. Kita ni ada dah keluarkan buku kedua, insyaAllah kita tengok lepas ni buku keduanya. Alhamdulillah. Itu pun semangat saya dapat daripada Master Shiro juga. Betul. Diorang ni memang sangat faktornya diorang. Kalau tak memang tak siap. Saya pun takkan siap juga ibu kalau diorang tak push. Dia kata dengan saya kena keluarkan second e-book saya secepat mungkin. Jadi ni hari ni baru keluar kan? Hari ni baru keluar, tapi dalam bahasa Inggeris. InsyaAllah saya nak adaptasikan dalam bahasa Melayu. Disebab keseimbangan hidup lah. Alright. Sekarang kita nak tengok soalan-soalan. Terima kasih ada soalan-soalan daripada kalau nak dapatkan e-book tu boleh link tu kita dah paparkan. Kalau untuk yang sesiapa penonton yang nak dapatkan e-book Datin. Seterusnya kita ada soalan-soalan daripada audience kita kat sini. Daripada Puan Raftah. Apa pesanan? Terima kasih Puan Raftah kerana bagi soalan. Apakah pesan kata-kata azimat yang pernah diucapkan oleh almarhum Ayahanda Datin Dr. Liz Tan Omar yang masih Datin ingat sampai sekarang? Ya Allah. Boleh dipersilakan Datin. Sebenarnya almarhum ayahanda saya memang banyak pesan lah. Kita macam mana pun kita jangan lupa asal usul kita lah. Always stay humble. When you go, whatever you do. Jadi saya masih pegang dengan azimat tu. Jadi bagi saya adalah seorang yang I could say myself ni, I seorang yang workaholic lah. Kita bekerja ni kata there's no shortcut to success. Ada jalan pendek untuk be successful in life. Walaupun you mungkin you rasa you dah diberi kata
you telah dilahir dalam keluarga yang senang ataupun you memang banyak kata tidak ada masalah untuk buat bisnes dan all this. Tapi kalau you tidak lakukan dengan cara yang betul, tak ke mana pun. Maknanya you mesti put in your effort. There's no shortcut to success lah. Jadi yang memang berterusan usaha tu, never give up tadi lah. Kena terus berterusan no matter what. Tak kisah apa you buat lah, whether you dalam perniagaan tu, you bekerja dengan sesiapa pun, you mesti kata teruskanlah usaha tu. Tidak kata tak kata jangan ingat benda tu you senang-senang aja duit masuk. Tak ada lah, kalau duit masuk tu dia kata quick apa tu, risking semua ni itu sekejap je lah orang kata. Sekejap je lah, lepas tu duit tu banyak hilang. Perasan tak kadang-kadang kita join kata risking ni memang duit akan masuk cepat. Tapi dia cepat keluar kan. Hilang, betul. Dia tak commensurate dengan usaha yang apa dia lakukan. Jadi ayah saya bukan seorang kata dia tak pernah berkecimpung dalam perniagaan pun. Okay, keluarga saya pun bukan dari keluarga yang dalam buat bisnes. Alright, jadi apa yang saya apa yang saya belajar tu semua kata dengan I start from dulu macam saya cakap tadi kan. Lepas corporate tu memang saya tak ada langsung knowledge about buat bisnes. Okay, saya ada degree in business administration lah, tapi itu degree. Tapi saya memang go all out, and that's why saya buat saya punya PhD juga. Saya ada laundry. Saya mulakan perniagaan saya yang pertama adalah laundry. Saya telah jalankan laundry dry cleaning selama 16 tahun. Okay, 16 tahun saya telah buka beberapa outlet. Tapi saya sekarang ni telah jual semua outlet saya. Last saya dapat jual adalah sebelum PKP. Saya jumpa seorang yang itu kata blessing from Allah SWT lah. Dia memang seorang budak lelaki yang muda, dia ingin berkecimpung dalam laundry, jadi saya telah jual laundry kepada beliau. Dan kata usaha kita yang berterusan, saya kalau dia berjaya, saya pun rasa macam saya akan kata kita akan rasa apa yang kita telah buat tu adalah satu yang macam nak cakap Ramlah, perasaan yang begitu seronok kan. Kita tengok maksudnya dia jadi macam connecting the dots lah. Kita macam dah buat kepada orang lain pula sebenarnya. Kita dah letak kita cantik semua dan kita pass to him and dia lagi berjaya pada kita. Alhamdulillah. Dia sekarang lagi bagus. Sebab tu dia jadi rezeki untuk dia pula. Untuk dia bangkit. Betul, dia rezeki untuk dia. Jadi kita jangan kata kedekut. Kalau kita ada ilmu, apa kita patutnya kita kena kata share ilmu tu. Kita kena memberi. Betul. Tak kisahlah dengan apa pun. Sekarang ni kita cakap pasal buku lah dalam bentuk buku kan. Alright, kita sebenarnya nak jemput, ada kejutan sebenarnya malam ni Datin. Kita nak jemput jugalah yang berkaitan dengan bangkit semula ni. Okey, kita jemput yang tidak asing lagi sebab kita berkaitan dengan KPMM kan. Yang tidak asing lagi sebenarnya kita nak jemput Master Shiro ataupun Hasrul Roslan lah sebenarnya nama dia kan. Major Taufik Hasrul Roslan ni, tapi kita jadi kenalnya sebagai Master Shiro. Okey, kita dah jemput sekarang Master Shiro. Ada soalan cepu emas untuk Master Shiro ni. Okey, sebab kenapa dia ada Master Shiro, apa khabar? Apa khabar Master Shiro malam ni, sihat? Sihat Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya juga malam ni. Okey, apa khabar Datin Liz, Ramlah? Terima kasih, saya dengar dia tadi, semangat. Kita nak buat kejutan sikit lah. Semangat saya dengar dia tadi. Okay, Alhamdulillah. Okey, kita ada soalan cepu emas ni. Okey, kita tengok soalan untuk Master Shiro. Okey. Kita nak dengar sikit sebab Master Shiro ni sebenarnya diuji dengan satu penyakit cervical dystonia. Okey, so ini bukan cara-cara sebab kita kan musibah tak semestinya COVID ni je, macam-macam yang kita lalui kan. So kalau kita datangkan hari ni Master Shiro. So macam mana tu pengalaman masa mula-mula kena dulu dan perasaan Master Shiro waktu hadapi musibah tersebut? Sebelum tu. Before dulu, before bangkit.
Okey, terima kasih Puan Ramlah, terima kasih Datin. Dari tadi saya dengar Datin cerita tu, memang Datin salah seorang yang memberi inspirasi kepada saya lah juga sebab semua yang berlaku pada saya anggap itu adalah asbab yang Allah nak pertemukan saya dengan 1000 orang sekarang. Okey, alhamdulillah semalam AJK masih mengekalkan saya sebagai presiden kepada satu penggal lagi dalam KPMM. Malam ni Puan Ramlah mesej saya tadi nak jemput saya juga sebab signifikan dengan tajuk pada malam ni. Okey. Saya rasa ramai dah boring dengar saya cakap, tapi mungkin ada yang baru nak dengar. Dan selalunya orang tanya saya macam mana tuan boleh bangkit, macam mana tuan boleh bangkit. Sebenarnya saya tak bangkit pun Datin, Puan Ramlah, saya tak bangkit pun, tapi saya kena ambil satu keputusan untuk saya meneruskan hidup. Itu saya main point. Sebab pada waktu mula saya kena tu, kita seorang pegawai bertugas di Lubnan, kita boleh driving, boleh apa, tapi bila tiba-tiba sakit tu dah lama dah rasa dia tunjuk simptom-simptom awal, tapi doktor tak dapat detect sakit apa. Akhirnya pada bulan 5 2018 kepala saya terus terpusing ke belah kanan. Bayangkan, cari cacat untuk gambar tu Jadi cacat apa macam ni kita rasa? Rasa macam kita kan, tiba-tiba kan. Ya. Kepala jadi ke kanan, dan bila saya rujuk kepada ortopedik, doktor pakar semua, saya duduk di ward, mereka tak dapat bagi keputusan. Dia MRI otak saya kata okey, MRI tulang belakang okey. So lagi stres maknanya kat situ, apa sakit aku ni Allah, apa sakit aku ni. So pada waktu tu memang down. Memang hidup saya memang give up, saya putus asa. Kawan-kawan pun ramai yang hilang kan. So waktu tu saya pegang bahawa aku kena berdiri sendiri dan aku have a family. Macam tadi cakap, ingat ayahanda, arwah ayahanda cakap apa semua, dia betul. Family adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang kita dulu kita rasa kita kerja, tinggal outstation, utamakan kerja kan. Tapi bila saya kena tu, baru saya rasa bahawa family adalah nombor satu. Ibu saya, isteri saya yang bawa drive saya pergi Kedah, pergi mana, pergi cari berubat kampung, macam-macam berubat buat. Tapi tidak ada keputusan. Berhutang, sampai saya berhutang berhutang sebab apa, orang senang cakap, pergi ubat sana, pergi ubat sini. Nak pergi minta urut pun kena bayar RM50 kan. Pergi bekam sana, bekam sini. Gila bekam kena 100.5. Nasib baiklah sahabat kita CEO Global Sale dalam masa Syirut Akademik kita, Mr. Sam ambil saya, walaupun this is Chinese, datang ambil saya ke rumah subuh, bawa saya pergi pinjamkan duit, pergi sponsor saya untuk buat TCM China apa semua. Waktu tu pun saya tahu bahawa semua orang keliling kita adalah orang yang baik-baik. Tak kira agama, tingkat bangsa, semua baik-baik keliling kita Allah Ta'ala hantar. So pada waktu tu, lepas 3 bulan, saya rasa saya kena bangun, saya kena bangkit. Sebab apa? Saya rasa kalau saya macam ni, mungkin saya akan diberhentikan awal, saya dibesarkan awal, dan saya kena bangkit, kena buat sesuatu. Ini apa yang pertama saya buat adalah saya dapat macam mana saya berubah ni. Waktu tu saya tak jumpa buku Datin ni. Kalau jumpa buku Datin mungkin dah awal-awal saya berubah kan. Soalan kedua dah masa Syirut. Soalan kedua dah. Soal tips untuk masa Syirut bangkit semula. Macam Syirut mampu menyerajai MSGA sampai sekarang. Macam tu, itu yang kita nak tahu tu. Apa tips yang utama yang masa Syirut amalkan? Walaupun masih lagi bergelut sebenarnya, masih lagi bergelut dengan masalah kesihatan tersebut, bukannya dia dah sihat sebenarnya. Masih lagi bergelut tapi masih fighting. Dipersilakan Syirut. Apa yang Puan Ramlah cakap tu memang betul. Setiap hari saya fighting dengan sakit saya. Setiap saat saya sakit di leher saya. Setiap saat nampak saya senyum macam ni kan. Tapi setiap saat tu di leher saya berdenyut. Kalau saya lepas ni dia akan bergerak macam tu. Nampak? So saya pernah nak semayang tak boleh. Sebab apa? Semayang terpaksa duduk. Sebab bila semayang kepala ke kanan. Macam mana nak sujud kan? Malu Datin. Kita nak surau pun malu pakai kat leher kan. Malu orang tanya, kau accident ke? So benda-benda tu saya reverse psikologi. Saya kata itulah cabaran untuk aku. So apa yang benda pertama saya buat, tip saya bangkit pertama saya reda. Saya kena reda dulu. Kalau selagi saya tak reda, selagi itulah saya salahkan orang. Masa tu saya salahkan orang sekeliling. Saya salahkan orang, saya salah pegawai tak merawat aku, saya salahkan kawan tak ambil aku, saya salahkan doktor. Doktor kau dah belajar tinggi pun kau tak boleh check. Saya marah doktor ke SKL. Bayangkan pakam pun saya marah. So last saya kena reda. Pertama saya kena reda. Dan saya main tobat, saya kata ya Allahku, kau susun hak tu hidupku. Wa aslili sya'niku lahu wa la takilni ila nafsi tafata'in. Kau susun hak tu hidupku ya Allah. Kau susun hak tu. Itu benda pertama saya bersujud, saya menangis, saya reda. Kedua, saya kena sabar. Sebab saya percaya bahawa walaupun doktor pakar cakap gambar saya dihantar ke luar negeri untuk dibuat research, dia orang cakap dystonia ni alopati, idiopatik, maksudnya tidak ada punca, dan dia juga alopati dan tidak alopati tidak ada penawar. Bayangkan macam saya putus asa, macam kanser pula. Kanser ada kemo. Saya macam mana ni kan, tak ada. So saya memang saya putus asa betul. Tapi saya cakap aku kena sabar sebab janji Quran, janji Allah mesti ada penawar, dan kalau saya tidak disembuhkan di dunia, mungkin di akhirat dia akan bagi saya sembuh. So saya kena sabar. Tapi saya kena sabar, apa lagi kena sabar. Dan yang ketiga adalah saya kena bersyukur.
Sebab apa? Dengan sakit ni lah saya dapat ilmu, dengan sakit ni saya kenal Datin Liz, dengan sakit ni saya kenal Puan Ramlah. Kalau saya tak sakit ni, saya tak kenal dengan Dr. Rosmawati, saya tak kenal Dr. Zila, saya tak tahu jenis-jenis penyakit. Dah ini saya jumpa lagi ramai orang positif keliling saya yang ada lagi sakit teruk daripada saya. So 3 perkara tu tips saya, tuan-tuan puan, kita kena reda pertama. Apa jadi pun, hutang banyak, bufis ke, reda dulu. Okey. Kedua, kita kena sabar. Okey, sebab sabar adalah betul-betul memang main dengan iman kita. Yang ketiga, kita kena bersyukur. Jangan merungut. Kita kena syukur. Ya Allah Tuanku, bestnya aku sakit ni. Saya cakap itu kadang-kadang. Saya duduk dekat ward HKL, saya kata, ya Allah Tuanku, bagus aku sakit ni. Sebab setiap kali dia berdenyut di leher, Puan Ramlah, Datin, setiap kali dia berdenyut tu, saya akan psikologi diri saya, Allah bagi aku RM1, Allah bagi aku RM2, Allah bagi aku RM3. So maknanya setiap berdenyutan tu adalah pahala. Kenapa saya nak merungut? Kan? Setiap sakit, dosa jahat hilang, pahala dapat. Dosa hilang, pahala dapat. Lepas tu bila setiap kali saya nak sedekah apa, saya akan niat. Saya bertawasul dengan sedekah saya. Ya Allah, aku dah lama sakit ni. Tolong sembuhkan aku. Kalau kau tak kesian kat anak aku ke? Kau tak kesian kat ibu aku ke? Kau tak kesian kat isteri aku ke? Dah alhamdulillah sampai kali ni walaupun saya dalam keadaan macam ni, alhamdulillah rezeki tu sentiasa ada dan kita masih mampu untuk keluar, pergi surau, pergi apa, kita mampu. Dan paling penting, saya bagi tip malam ni, paling penting kita kena sentiasa fikir baik-baik. Sebab Rasulullah dah ajar kita fikir baik-baik. Apa yang kau fikir itu kau dapat. Itu yang Datin cakap tadi kan. Apa yang kau fikir tu kau akan dapat. Kalau kau fikir kau sakit nak mati, kau akan mati. Tapi kalau kau fikir kau sihat-sihat kau akan datang. Okey? Dan yang paling penting, jangan give up, sebab sekali lagi kita berusaha, selagi itulah kita dapat pahala jihad, selagi itulah kita dapat pahala kita berikhtiar. Kita jatuh dalam penjagaan ke, jatuh dalam kerja, kena buang kerja ke apa, relax. Allah tak zalim. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Puan Ramlah. Saya Puan Ramlah boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kata-kata inspirasi, motivasi daripada Master Shiro. Maksudnya kalau dia tengah sakit pun boleh lahirkan banyak ibu, boleh lahirkan ramai penulis ibu dan lahirkan banyak rangkaian ibu store. Bukan ibu je, penulis ibu dan ibu store. So apatah lagi kita yang sihat ni, kalau ada beralasan lagi tak tahu nak cakap apalah. Dan sebenarnya ramai dalam kita punya circle ni yang tengah sakit juga. Kan, yang sedang rawatan diabetik lah, apa semua, tapi diorang tetap tak putus asa. Maksudnya Allah mungkin jadi macam satu rahmat pula dengan jumpa ni. Maksudnya itu satu laluan untuk diorang terus berkarya yang tak ada alasan, never give up. Okay, alright. So terima kasih banyak. Okay, kita tengok soalan-soalan seterusnya jika ada daripada penonton-penonton kita. Terima kasih kepada masih setia hingga sekarang. Sebenarnya kita dah nak hampir ke penghujung rancangan dah sebenarnya, dah dekat 50 minit. Saya target 40 minit saja sebenarnya. Okay. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Puan Rafta. Ada lagi tak soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada ahli panel kita kat sini malam ini? Persilakan. Ya, terima kasih Tuan Asma, Redha, sabar, fikir baik, jangan give up. Okay, alhamdulillah, betul. Okay, terima kasih, kena sangka baiklah. Memang yang first memang kita kena redha lah. Kalau kita tak redha, kita duk mengamuk, kita ke hulu gila, duk fikir negatif, kenapa aku, kenapa bukan orang lain, sampai bila kita akan terus mengeluh. Okay, mengeluh, merintih dan takkan ke mana-mana. Tapi bila kita bangkit, maka kita akan terus bangkit, kita akan jumpalah solusi-solusi dia. Sebelum ni kita akan nampak pintu tertutup, tapi bila kita positif, kita akan nampak rupanya banyak lagi Allah nak buka pintu-pintu peluang sebenarnya. Okey, mungkin kata-kata terakhir daripada kita daripada ni dulu, daripada Datin dulu. Kata-kata semangat yang untuk simpulkan untuk kita sesi malam ini, sebab kita dah ke penghujung rancangan dan sebenarnya ni. Okey, saya pun agak teruja juga dengan cerita Master Shiro. Okey, saya pun agak dapat kata semangat motivasi daripada Master Shiro pada hari ini. Saya kata lah kepada Master Shiro kerana kata memberi peluang kepada saya untuk bersiaran di bawah KPMM lah. Okey. Jadi macam Master Shiro dah buat dia punya summarize lah. Agak kata dia punya conclusion was very good. Dia kata sekarang ni kita mesti kata tak putus asa, kita kena ambil peluang apa yang telah diberikan pada apa hikmah yang telah diberi kepada kita ni untuk kita buat reflection lah pada diri kita. Kadang-kadang kita kalau kita tengok hikmah pandemik ni sebagai satu kata permasalahan, memang benda tu akan menjadi masalah pada diri kita. Tapi bila kita tengok dia sebagai satu hikmah, okay, macam diri saya lah, ada juga tanya perancangan pada 2021. Saya memang kata putus asa juga. Saya fikir bagaimana untuk saya meneruskan perjuangan saya sebagai seorang kata trainer. Okay,
saya memang sebelum ni kalau nak suruh saya bercakap di dalam atas talian ni, memang saya tak nak akan bercakap atas talian. Saya tak, saya rasa agak tekuk, tak biasa. Jadi saya telah kata membuat keputusan untuk kita move on daripada apa yang sekarang kemudian ni. Kita mesti kata buang semua benda yang kita tak nak buat dulu. Okay, buang Benda yang kita tak pernah buat kan. Yang kita takut nak buat. Jadi saya sengaja, saya unlearn semua apa yang saya tak nak buat dulu. Saya lupakan saja, hapuskan, unlearn, saya relearn new skill. Okay, termasuk juga dengan penulisan e-book, termasuk juga menjadi online facilitator, termasuk juga untuk buat digitalization. Sebelum ni kalau saya buat benda-benda yang perkara yang bersangkut paut dengan digital, bersangkut paut dengan visual ni, saya memang rasa macam agak risau. Saya rasa macam ni bukan saya lah, saya tak tahulah ni untuk orang yang lain, bukan saya. Kita bukan gen tu, kita bukannya gen sekarang kan. Kita kena sabar dengan diri kita lah, pasal kita ni umur pun sudah kata agak ni jugalah generasi lain. Jadi kita kena beri peluang pada diri kita kena banyak kata sabar dan beritahu kita pun boleh lakukan benda ni. Lambat laun, kata slowly but surely we will be there. And janji Allah tu kata, memang kata macam-macam kata, Allah is fair to everyone. You know, sooner or later kalau kita bubur in our effort, kita tak berputus asa, secara bersyukur, bersabar, kita will be able to kata pelajari ilmu baru and go to the next level apa yang kita nak. Jadi itu yang saya buat perancangan. Akhir Rafta beritahu saya saya memang pivot myself into virtual trainer, facilitator. Saya tengah belajar kata teknik-teknik yang boleh, teknik-teknik yang berkesan lah untuk saya facilitate saya punya session online. Itu saya memberi, kata saya tengah memberi semangat kepada diri saya sendirilah. Memang saya banyak ambil kelas sekarang ni. Siapa yang boleh ajar saya untuk menjadi seorang digital facilitator virtual, saya akan cubalah belajar dengan Gen X masa Dr. Kamarul Bahiyah cakap. Memang belajar dengan diri anak saya pun sekarang ni. Tak malu dah. Dulu malu kan, sekarang dah tak malu dah. Dia orang kalau TikTok ke apa semua, dia orang expert dulu. Saya kata betul kan. My last word to the viewers pada malam ni, kita kena buang perasaan malu tu dah. Betul. Perasaan malu, because sekarang ni kata dunia ni sekarang ni sebenarnya kalau you fikirkan digitalization ni, kita punya market is bigger. Betul. Okay. Sayang tak dapat peluang digital ni, memang sayang lah sebenarnya. At least ada produk digital, setiap orang pun ada produk digital. Betul. Kita dulu mungkin kita nampak satu hala je. Sekarang ni digitalization kita boleh pergi ke mana-mana. Borderless. Tanpa sempadan lah. Yeah, tanpa sempadan. Jadi kita jangan lepaskan peluang ni. And it's time for us to belajar lah. Memang belajar. Semoga lakukan yang terbaik, dan sempena kita nak masuk tahun baru ni, mungkin terlalu awal lagi kot nak ucap selamat tahun, tapi perancangan kita mula daripada sekarang dah ada dah perancangan untuk tahun depan apa yang perlu dibuat. Kalau orang bisnes dah ready dengan strategic planningnya masing-masing kan, macam mana apa nak susun. So never give up, buat je. Bagi saya sendirilah, saya anggapkan tahun ni tahun pembelajaran. Betul, daripada zero. Whoever kita sebelum ni pun, tak kisah lah 20 tahun bisnes ke berapa tahun pun, tapi to me kita dah macam start belajar semula. Maksudnya semua orang sekarang kira macam masuk dalam fasa baru semuanya. Macam itulah atau tidak, tapi dia masuk dalam dunia fasa baru. Rumah baru kan. Jadi of course banyak ilmu kemahiran baru yang kita kena pelajar, kita nak kena grow team dengan yang skill asset yang baru semua kan, skill set yang baru semua. So tak apa, kita never give up. InsyaAllah kita doakanlah semua yang terkesan, semua yang ni, supaya masing-masing boleh bangkit semula dengan semangat baru. Never give up. Okay. Never give up. Tapi kita mesti unlearn all those lama-lama tu. Jangan bawa dengan kita. Kalau kita mesti bawa benda-benda lama tu, susah kita nak ke depan. Jadi insyaAllah. Terima kasih Datin. Master Syirah, ada last few words sebelum kita berakhir?
Okey, terima kasih Datin. Datin dah bagi banyak motivation pada kita semua dalam grup ni, alhamdulillah. Dan saya mengalu-alukan semua siapa yang mendengar pada malam ni, join us dalam KPMM, Kelab Penulis Muda Malaysia. Sebab dalam kita akan anjurkan pelbagai aktiviti secara online. Nak tak nak kita kena lalui trend baru. Suka tak suka kita kena belajar guna Zoom, guna Webex. Boleh pun kan. Zaman dulu kita guna handphone besar botol air tu, orang tukar handphone 3 to 10 kecil. Lepas tu apa jadi, pakai besar-besar tablet pula kan. So kenapa kita bertukar trend? Kenapa ini kita takut untuk pergi digital? So saya jemput ramai-ramai siapa yang boleh saya bawakan, join us. Kita dah lantik AJK baru untuk kita gerakkan untuk 2021. Saya sedang merangka bersama AJK saya untuk banyak aktiviti. Kita nak buat bedah buku di dalam talian pula. Dah tak boleh offline, tak boleh. Kita kena lihat, kita kena tengok beyond Datin. Kita tengok beyond. Kita tak tahu bila PKP akan ni. Tak tahu tak tahu bila kita fikir. Tapi macam Datin cakap dia, kita usahawan, kita kena tengok beyond. Kalau kita usahawan, nanti dululah tunggu kerajaan bagi ni lah kerajaan, habis. Kita bukan usahawan. So kita usahawan, kita tengok beyond. So daripada malam ni apa yang saya nak beritahu, pertama tuan-tuan puan, satu, kita jangan stop belajar. Ingat apa Datin cakap dia, jangan stop belajar. Belajarlah apa benda pun. Jangan stop belajar. Yang kedua, kita kena sanggup belajar. Okey, jangan kita letak kita cakap aku tak sanggup belajar. Kita kena sanggup belajar. Yang ketiga, sanggup mengajar. Itu yang saya tengok Datin ni sanggup itu Zoom dengan saya, nak belajar, nak tanya apa pendapat dia. Saya suka positif. Kita buang kita punya kita gantung kita punya rank kejap lah. Macam saya pegawai tentera meja, saya gantung kejap kan. So kita kena gantung. Sebab kita nak ilmu orang tu, kita kena gantung kejap lah kan. Takkan saya nak jumpa orang, saya cakap aku meja, tak boleh lah kan. So kita nak ilmu budak tu, kita kena ambil, kita kena sanggup buang apa yang kita ada. Yang keempat, kita kena lihat semua daripada bright side. Jangan tengok dark side. Kalau kita tengok dark side, negative side, kita akan jadi mata lalat. Kita akan nampak salah je. Salah kerajaan, salah semua marah, semua salah. Tapi ini kita tengok daripada bright side, tengok daripada positive side. And then yang terakhir daripada saya, macam saya cakap tadi, kita kena tengok beyond. That's macam mana kita boleh bangkit. Daripada sakit, daripada peniaga jatuh, daripada hal benda pun, kita kena tengok beyond. Hari ni kita bukan tengok pada bulan 12 lah, puan 16 dengan Datin. Kita kena tengok bulan Mac. Saya tengok bulan Mac lah 2021. Saya tengok bulan Mac, saya tak tengok Januari. Saya tengok Mac lah. Kalau tahu, kalau tahu boleh tanya saya punya Royal Speaker Club. Saya semua tahu. Saya susun dah jadual untuk kita punya speaker punya jadual sehingga bulan 2 tak silap saya. Puan 16 pun ada. Sampai bulan 2 saya susun. Ada. Every Wednesday. So that's kita kena plan. Macam Datin cakap, usahawan dia kena fikir lain. Sebab tu subjek usahawan ni memang kena ada di sekolah lagi. Bukan di universiti. Kena ada di sekolah. Sebab kita tak nak jadi peniaga. Kita nak jadi usahawan. Sebab usahawan tu adalah berbeza dengan peniaga. Peniaga dia jual nasi lemak. Selama-lama jual nasi lemak tepi jalan. Tapi kalau dia ada pemikiran usahawan, daripada nasi lemak tu, dia buat pula kursus buat nasi lemak. Itu usahawan bagi saya. So, itu 5 perkara dari saya tadi. Saya rasa itu saya ucapkan, saya doakan semua yang menonton pada malam ni diberikan rahmat kepada Allah Ta'ala, dipermudahkan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam lain-lain. Terima kasih Datin. Terima kasih Datin. Kami. Okay. Alright, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Mas Syiro atas kata-kata semangat tadi. Dan esok moga esok kita first session untuk ibu untuk kanak-kanak kan Mas Syiro? Ya. Saya tengah. Dah ada partisipan. Depan saya tengah buatnya. Tengah buat, nampak? Okey, terbaik. Okey. Tengah madu dengan modul baru ni. Moga esok berjalan lancar lah. Okey, saya rasa itu saja kot malam ni. Terima kasih semua kepada penonton-penonton yang dapat join malam ni. Alhamdulillah, moga-moga kita semua semangat dan kita teruskan perjuangan kita tanpa hentilah, insya-Allah selagi kita diberi nafas, diberi peluang, diberi kesihatan sebelum datang 5 perkara. Okey, 5 perkara kita kena buat, insya-Allah yang terbaik. Okey, saya akhiri session malam ini. Okey, sekejap ada pantun lah. Dihadiahkan oleh kita punya pantun. Banyak buku ditulis sudah, banyak menulis bakat diasah, ada cerita, pantun dan madah, ada teladan dalam kisah. Terima kasih. Ada pantun untuk orang tempat. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi seterusnya, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Selamat berhujung minggu bersama keluarga. Selamat menulis juga.